Assalamualaikum, Cik Nazri. Salam. Jumpa kita juga hari ni. So macam saya bagi tahu hari itulah, saya call Cik Nazri untuk buat financial health check up lah. Yang survey company saya ada buat tu. So hari saya datang dengan survey form lah yang apa, ada soalan-soalan yang perlu kita tanyalah sebelum kita tahu tahap kesihatan kewangan kita. Jadi boleh saya mulakan So before saya mulakan, saya imagine Cik Nazri pernah buat medical check up tak sebelum ni, ataupun buat blood test ke dekat mana-mana hospital ataupun klinik? Tak pernah lagi ya? Tak pernah lagi So Cik rasa penting tak kita buat check up tu untuk kita tahu tahap kesihatan kita? Penting lah tu. Penting sebenarnya sebab kita tahu sakit apa kan. Kita ada kanser ke, kita kencing manis ke, diabetes ke, kita tahu melalui kita buat health check up lah untuk kesihatan diri kita. Kita buat blood test untuk kita tahu ada kencing manis ke, ada sakit buah pinggang ke. So dari situ kita tahu tahap kesihatan kita. Jadi konsep yang sama kita gunakan dalam kita punya kewangan lah. So untuk kita tahu tahap kesihatan kewangan kita ni berada di tahap yang mana dan apa yang kita perlukan buat financial health check up. Macam tu juga dengan kesihatan diri kita, dengan kewangan kita lah. Sebab kita nak hidup lama, betul tak? Kalau kita sakit pun kita masih perlukan wang untuk meneruskan kehidupan. Betul tak Cik Nazri? Setuju dengan saya? Saya nak tanyalah soalan dekat Encik. Ini soalan pertama lah untuk kita punya survey. Encik dah ada dana kedua dah untuk retirement fund punya, selain daripada EPF lah? Tak ada. Saya ada EPF je. Ada EPF sajalah. Cik tahu tak apa kepentingan fund kedua ni bila kita dah bersara nanti? Okay, saya beritahu Cik, sebenarnya kalau ikutkan dekat Malaysia ni ada kajian menunjukkan yang 70% yang lebih daripada 70% rakyat Malaysia fund dia habis dalam masa 2 ke 3 tahun selepas dia bersara. Maknanya kita punya EPF fund ni memang cukup-cukup dalam tempoh 2 ke 3 tahun saja lepas kita bersara nanti. So kalau kita tak sediakan dana yang lain untuk support kita punya hari persaraan, so tak cukup lah. So let's say kalau kita hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, duit kita tak cukup. So kita still kena bekerja lah di hari tua nanti. So Encik rasa penting tak kalau kita nak kena sediakan second fund lah untuk kita punya retirement ni? Penting juga rasanya. Bila dengar macam tu penting kan? Penting sebenarnya. Okay. Tapi saya tak ada lah. Saya tak ada lah. Tak ada, ya. Saya ada solusi, saya boleh cadangkan dekat Encik. Cuma kita akan habiskan survey ni dulu, and then baru kita akan teruskan dengan solusi lah. Okay Encik ya. So saya nak tanya lah, Encik kerja dekat mana ya? Port Klang. Port Klang. Encik kerja sebagai apa tu je? Saya kerja sebagai driver lori. Driver lori. Kalau pun driver lori lagi banyak tu tak terdedah dengan bahaya-bahaya. Betul kan? Jadi saya nak tanya Encik lah, Encik ada anak? Sebab masa sekarang tak ada lagi lah, belum ada rezeki. Tapi dah kahwin lah? Dah kahwin lah. Okay, jadi satu hari nanti kalau Encik dah ada anak kan, anak Encik nak sambung belajar, Encik nak anak Encik berhutang ataupun Encik sediakan satu dana untuk anak Encik teruskan pembelajaran dia di tingkat lebih tinggi lah? Kalau ada duit rasanya pakai guna duit sendiri lah, tak nak lah pinjam-pinjam mana-mana. Betul. So Encik dah ada sediakan dana untuk bakal anak Encik lah satu hari nanti? Tak ada, tu tak fikir lagi tu. Oh dulu tak ada lagi lah. Betul. Okay. So dah berapa lama Encik kerja? Berkahwin Saya baru masuk 2 tahun. Baru 2 tahun baru lagi lah. 2 tahun 2 tahun baru kahwin. So Encik umur berapa Saya umur 27. 27 tahun. Okay. Lepas tu saya tanya Encik sebagai seorang driver lori ni, Encik ada buat saving tak untuk expenses Encik sekurang-kurangnya selama 6 bulan? Contohlah expenses ni means Encik kena bayar kereta Encik bayar bil rumah kan, bil air, bil elektrik, TV, makanan harian kan. So berapa sebulan Encik punya expenses tu? Dan Encik ada tak orang cakap apa, emergency fund selama 6 bulan expenses semua tu? Kalau 6 bulan tak ada kot. Dalam 2-3 bulan ada lah kot. So dalam 2-3 bulan je lah Encik ada ya? 6 bulan tak sampai lagi lah. Masih dalam kumpul lagi lah. 2-3 bulan. Okay baik. Saya nak tanya sebabkan
Encik bekerja dalam sektor yang kita boleh cakap risiko jugalah kan, transportation. So encik ada tak perlindungan insurans ataupun takaful yang cover encik punya cakap apa, nyawa, life dan juga medical card lah, medical expenses. Let's say kalau kena admit hospital ke, ada tak encik ambil satu plan daripada takaful? Actually company dah ada medical punya ni. Medical Untuk card lah, untuk staff lah. Untuk staff. Okey, saya nak tanya encik, kalau encik, let's say lah waktu encik tengah buat kerja tu terjadi sesuatu pada encik, encik rasa company encik boleh tanggung ke encik lebih daripada 6 bulan? Kalau encik dah tak mampu nak bekerja, dia mampu tak membayar gaji encik? Dia mampu tak untuk bayar expenses encik kalau kena admit dekat hospital? Sebab setahu saya, kebiasaannya paling lama pun majikan akan cover dia punya pekerja maksimum 6 bulan je. Kalau kata tak mampu nak bekerja lebih daripada tu, maybe kena terminate. So let's say lah kalau jadi sesuatu kat encik, encik pernah terfikir tak sebelum ni macam mana? Apa je solusi encik? Apa encik punya backup plan? Tak pernah fikir. Tak pernah lah. Jadi encik tak pernah ada Tak pernah lagi. Tak pernah ada Apa-apa lah. medical luar ke tak pernah ada lagi. medical tak pernah, kiranya hibah pun tak pernah ada lah. Hibah pun tak pernah ada. Oh. So encik dah ada rumah dah? Dah saya tahu. Rumah actually rumah pusaka. So tak beli pun rumah. Ya, okay, dah dapat daripada keturunan encik, daripada family encik lah. Tapi ada planning nak beli rumah nanti. Memang ada planning nak beli rumah lah. So kalau kata rumah tadi tu, pusaka kan, saya tanya lah, parents cik ada lagi tak dua-dua? Ya. Ada lagi, kiranya rumah tu masih atas nama mereka lah, bukan atas nama encik lah. Ada 2 rumah sebenarnya. Oh, dua rumah. Satu tu masih nama mereka, satu tu dah bagi adik-beradik. Encik nampak kayak ni orang kaya ni, dia family dah sediakan rumah tu encik. Rumah mesti biasa je. Biasa je lah. Rumah dekat Monkia lah tu je. Oh, bertahan juga encik. Oh lah, mungkin family encik orang yang senang lah. Family orang senang, saya tak senang Tapi dapat rumah lah kan. Dah ada rumah lah. Okay, so boleh kata family encik, parents hidup lagi. So encik tak ada hibah dan encik tak ada hibah lah orang cakap. Contohlah, kalau jadi apa-apa dekat encik, sama ada cacat kekal, kalau accident satu nanti kita memang tak jauh. Tapi kalau jadi dua benda ni, kematian ataupun cacat kekal, apa jadi kat rumah tu? Wife encik nak duduk kat mana? Sebab rumah tadi tu masih lagi atas nama family encik, parents encik. Jadi kalau jadi apa-apa kat encik, apa jaminan dekat isteri encik? Kalau encik tak ada hibah, let's say lah, kalau kata encik ambil coverage 500,000 lah contoh lah, jadi suatu kat encik waktu encik tengah bekerja, accident, let's say lah cacat kekal ataupun matilah, minta jauh lah kan dua benda ni. Tapi let's say kalau jadi kat encik dua benda ni, siapa yang nak jaga isteri encik? Boleh saya tahu isteri encik kerja apa sekarang ataupun suri rumah? Kerja lah. So let's say lah nanti kalau jadi apa-apa dekat encik satu hari nanti, isteri encik nak duduk dekat mana? Sebab rumah tu atas nama family encik tadi. So for sure lah family encik mungkin akan ambil sebab atas nama mereka lagi kan, belum tukar nama pada encik lagi. Kalau kata pun tukar nama pada encik, rumah tu perlu difaraidkan lah mengikut bahagian-bahagian dia. Kalau kata encik ada hibah ni tadi, katalah 500,000 coverage encik, wife encik dapat 500,000, sekurang-kurangnya dia dapat teruskan lah kehidupan untuk maybe 10 tahun, ataupun maybe dia boleh beli rumah sendiri cash dengan duit orang cakap hibah tu tadi. So encik pernah terfikir tak untuk sediakan satu dana hibah untuk isteri encik? Ini atas nama encik, tapi let's say jadi apa-apa kat encik, isteri encik adalah penama orang yang dapat. Dan hibah ni tadi tidak boleh diklaim lah ataupun dibagikan mengikut faraid. Hibah tu hadiah lah kan? Ya, betul. Okay. So encik ada pernah terfikir tak untuk ada planning sebenarnya nak hibah, tapi entahlah, tak terambil-ambil lagi. Tapi ada planning nak hibah tu. Cuma itulah, ada solusi dia. Saya ada solusi dia. Sebab kalau kita ikutkan sekarang ni, memang ada promosi daripada AIA Public Takaful lah. Macam saya cakap tadi awal, saya daripada AIA Public Takaful. Kita sekarang memang tengah ada buat promosi lah. Sekarang ni pun kalau ambil dengan ada package-package tertentu, dapat waiver 1 bulan pertama. Jadi encik tak bayar 1 bulan pertama, tak perlu bayar lah. dah awal tak bayar lah. Betul, kena bayar tapi dia akan waive 1 bulan. Waive bulan kedua. Bulan kedua tu baru start potong.
Kalau encik ambil sekarang lagi sehingga hujung bulan ni je. Tinggal lagi Bulan habis ni? tinggal lagi 2 minggu lagi. Tapi kalau ambil sekarang lagi bagus lah, sebab lagi cepat lah encik ada coverage. Sebab kita tak tahu apa yang jadi. Betul. Sebab benda tak dijangka kan. So sekarang ni apa yang kat sini saya dapat lihat yang encik punya orang cakap financial health ni tidak sihat lah. Sebab banyak lah encik tak ada kan sekarang ni. Tak ada coverage, fund untuk retirement pun tak ada kan. Insurance kalau medical expenses pun encik tak ada. Jadi pada saya tak sihat lah. So saya nak tanya encik, keutamaan encik apa? Yang pertama sekali, retirement fund ke, medical card ke, hibah ke? Saya rasa hibah lah. Hibah saya concern sangat. Paling saya concern is hibah. Hibah lah. So retirement fund? Retirement fund saya okay sebab once saya dah ada ETF satu, lagi satu mungkin saya ada saving yang at least saya boleh maintain saving saya tiap bulan. Okay. So untuk retirement fund saya rasa mungkin Sekarang ni saving encik ni, saya nak tanya encik, saving encik ni untuk ASB. emergency ke untuk retirement? untuk retirement fund. Memang dekat makanan encik kat ASB tadi lah. ASB je lah. So sekarang concern encik adalah hibah lah yang pertama. Hibah yang pertama kan medical. Macam awak cakap tadi, kalau saya terminate jadi apa-apa, so saya tak dapat lah cover daripada company tu. So concern encik yang kedua adalah medical lah. Medical. So untuk fund retirement fund ataupun any saving, saya rasa itu bukan isu lah bagi saya. Cumanya kalau katalah kita nak hidup yang lebih selesa kan. Kalau untuk selesa tapi saya rasa mungkin itu jadi ASP pilihan tu. saya lah. So sebab saya dah di ASP, so saya rasa tu cukup lah bagi saya kot. Okay, faham. So maknanya yang ni adalah mungkin nombor 3, nombor 4 lah. So dari betul. sini boleh tak encik listkan yang mana nombor 1 keutamaan encik lah. Okay. Kalau mengikut kat sini, encik punya keutamaan adalah hibah lah. Okay. Hibah untuk family lah. Untuk family, betul. Jadi saya ada solusi lah encik, kalau encik berminat untuk tengok. Sekarang ni saya tengah rushing. Boleh tak kita jumpa next time? Tapi memang saya nak ambil, memang saya akan jumpa awak. Boleh. Nanti saya check balik saya punya planner. Bila kita boleh jumpa. So encik free biasanya ada apa? Weekend lah. Saya weekend tak free. Weekdays malam boleh. Weekdays malam. Tak kisah hari apa. Semua weekdays malam saya free. Weekend memang saya tak free. Nanti saya tengok balik jadual saya. Saya akan set balik encik, saya akan confirmkan balik. Boleh. Okay, Tempat yang sama kan? Tempat yang sama, betul je. Tempat yang sama. Okay encik Okay. Terima kasih encik. Assalamualaikum. Okay.